Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم يسر لنا ولا تعسر آمين بالخير أما بعد. Alhamdulillah kita bersyukur kehadrat Allah SWT. Kita boleh bertemu pada hari ini bagaimana rutin mingguan kita. Cuma kita tukari lah hari ni. Patut kemarin tak? Jadi kerana ada masyakkah, jadi kita tangguh pada hari ini, insyaAllah. Sahabat-sahabat semua, kita sudah habis merayakan Hari Raya Aidil Adha, dan kita merasa sangat bersyukurlah kepada Allah SWT kerana kita diberi kesempatan untuk kita menunaikan tanggungjawab kita pada hari Aidil Adha. Jadi setiap tahun tu umat Islam disunatkan untuk gerbel lah bahasa Kelantan. Milih lembu tujuh dia ada kemampuan pakai sekor dah. Tak ada tu ambil segia. Baik. Jadi objektifnya perayaan Aidil Adha ni dia ada signifikan dia lah. Sebagai mengenang pengorbanan Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail dan isteri Siti Hajar. Cuma nak wayaknya supaya kita semua ni sentiasa menyematkan dalam hati dan fikiran kita tentang peristiwa pengorbanan tiga beranak ni. Ayah, anak, isteri. Bukan senang tu. Benda yang di luar kemampuan akal manusia ni. Tapi gitulah. Allah SWT memutuskan supaya Nabi Allah Ibrahim itu menyembelih anak dia. Bayarlah nak boleh boleh anak tu puluh-puluh tahun. Siapa dia umur 90 tahun tu baru boleh anak. Anak lelaki pula. Seorang tu pula. Mana? Mana lelaki pun dia, puan pun dia. Seorang tu yang anak. Tiba-tiba inni ara fil manam ayyas bahuka, dia mimpi dia raya dia sembelih Nabi Allah Ismail. Tanya ni mazatara lagu mana panenya? Satajini insya-Allah minas sabirin. Jadi nak ayat anak ni. Bila mari perintah Allah dalam keadaan dia faham ayah dia akan kehilangan anak dia hak seorang tu, satajiduni insya-Allah minas sabirin. Dia kata tak apalah, kalau benar ni perintah Allah, anak anda terima seadanya. Itu kena kita. Itu kena kita lah mana. Ayah kita mai nak sembelih kita ni. Rasa lari buat saka dia. Itulah kita nak ambil pengajaran sepenuh hari Aidil ni tentang besarnya makna pengorbanan. Itu kita nak tengok mana kecintaan. Kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasul kena mengatasi kecintaan kepada selain daripada dua itu. Hatta cinta ayah kepada anak, cinta anak kepada ayah ataupun suami kepada isteri. Bila bertembung kecintaan kepada Allah kena tinggal habis kecintaan kita kepada lain. Inilah ujian kita lah ni.
Kita ni ujian banyak macam lah ujian ni. Nak tinggal rumah, nak pergi sembahyang masjid pun payah dah dia. Tak apalah ni COVID. Nak ayat pengorbanan. Kena latih jiwa kita ni sampai tahap bukan setakat harta, bukan setakat masa, bukan setakat tenaga. Hatta jiwa kita pun kita kena korban demi agama Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah moga-moga apa ni kisah pengorbanan Nabi Allah Ibrahim itu dapat memberi ibrah pengajaran untuk kita terjemahkan dalam kehidupan kita sekarang. Hantu. Nak ayat kisah ni untuk ambil iktibar. Segala kisah yang berlaku di Quran itu semua untuk pengajaran dan iktibar kepada kita yang hidup selepas pada zaman para Nabi dan Rasul diutuskan oleh Allah SWT. Tinggal lagi Quran itu je lah. InsyaAllah kita berdoa kepada Allah SWT supaya kita dapat mengamalkan apa yang segala ajaran yang terkandung dalam Al-Quranul Karim. Baik. Kita kembali kepada tajuk kita, sahabat-sahabat. Jadi, amal ke sambung lagi di segi huraya berdasarkan teks tadarus edisi Jawi pada muka surat 30. Pada muka surat 30 edisi Jawi. Baik. Hadis ni adalah relik dengan ayat sebelumnya lah, ayat 23 tu. Ayat 22 tu. Ma musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Ya Allah. Jadi kita ni Quran ayat ni, ma musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Quran ayat ni. Kenapa ayat ni adalah kalam Allah. Kita tengok molek nak relate dengan hadis yang nak baca sebagai penjelasan lanjut pada ayat ni. Jadi segala musibah, kesusahan, bala, tak kira lah dalam skop yang kecil ataupun skop yang besar. Lalu ni kita sedang menghadapi bala dalam skala yang besar. Berlaku pandemik COVID-19. 2 tahun dah kita sampai kali ni. Tak nampak bayar-bayar pun nak reda lah kita. Ni adalah musibah. Jadi kita kena faham molek lah. Ma musibatin fil ardi. Segala musibah yang berlaku atas dunia ni. Fil ardi. Wala fi anfusikum ataupun atas diri kita. Illa fi kitabin. Melainkan benda tu sudah digazet. Fi kitabin. Min qabli an nabra'aha. Kecik mudah tak? Sebelum ada lahul mahfuz tu. Benda ni tu gazet dah. Dia tetap dah. Dia tentu dah. Nak jadi tahun bila. Nak jadi pukul berapa. Bulan berapa tu gazet dah. Min qabli an nabra'aha. Jadi kita kena faham lah. Jadi bila mari benda tu kita kena masuklah ayat ni baru pagi makan siku. Faham tu? Semua orang tak susah. Tak ada orang pun nak susah ni. Orang nak senang belakang. Tapi susah ni benda ketentuan Allah juga. Sama ada benda senang, sama ada benda susah. Semua dua tu ketentuan Allah. Tugas kita ni accept. Tugas kita ni terima seadanya. Itu tugas kita sebagai hamba ni. Jangan duk mecok, jangan duk mengoh, jangan duk query, duk takwil. Nampak tu? Kena nampaklah Allah SWT ni. Allah SWT ni dia tidak buat saja-saja. Ada sebab, ada musabab, ada hikmah dia nak wik kita. Cuma dia tak rakyat. Hak nak wik kita tu dia tak rakyat selalu. Kalau lalu tak sahur lah. Jadi setiap musibah ni ada hikmah yang tersirat. Tersirat benar tak nampak. Jadi kita ni kena mata lah menilai setiap musibah yang Allah Ta'ala wik kita tu matang. Mata ni mana kita boleh baca. Tidak kata mik kita bagi. Mik kita ni sekali fikir kan dia pakai hantam sajalah. Sedangkan akibat dia tak nampak. Jadi dua sebab Tuhan ujian. Tak kira sama ada ujian tu kecil ataupun ujian tu besar. Kenapa hal sini? Hak mana ada potong tik nak. Ujian ni sama ada nak hapus dosa.
Ujian ni sama ada nak apa dosa. Dosa banyak kita ni. Banyak dosa. Kita ni tak tahu Tuhan ni apa kau dak dosa. Nak agak kau semaya puasa, kita berasa tak buat mana. Balik awal semaya bagi kita. Kosong pun duk. Semaya tu dah semaya dah. Puasa tu puasa dah, tapi siapa ke dak maksud semaya, siapa ke dak maksud puasa. Fikir dia lah tu masing-masing tu. Puasa kita, semaya kita, siapa ke dak objektif. Tujuan Allah SWT memfardukan ibadat puasa dengan semaya. Siapa ke dak maksud Allah SWT tu. Jadi kalau tak siapa maksud, mana hak kerja kita duk buat selama kini puluh-puluh tahun tu, tak siapa maksud. Jadi Tuhan nak topak dengan Tuhan buat mari kesusahan. Itu maksudnya. Kita ni besar makna kalau Tuhan ni hapun dosa. Besar tu. Boleh Tuhan hapun dosa ke hidup kita akan jadi bahagia. Hidup kita akan berkat. Hidup kita akan selamat. Bahagia, berkat, selamat. Nak apa lagi? Pitih ni ada Tuhan nikmat orang banyak pitih. Kaya. Tapi hati tak bahagia pula dah. Nak kata kan? Patut dah pitih banyak, bahagialah. Tapi dia tak ada barakah. Dia tidak ada kebahagiaan, dia tidak ada keselamatan hidup dia. Hati tidak tenang. Tenang ni mari daripada sebab Tuhan ampun dosa kita. Bila kita suci, hati kita bersih, dia jadi rasa sayang, rasa cinta, rasa kasih. Sayang, cinta, kasih kepada Allah. Kita ni hamba dia, tuan. Duk menapah sehari tengah hari, start bangun tidur, siapa tidur balik berapa ribu denyut teh nadi pernafasan tu. Satu itulah Tuhan kita ni. Tak care lah kita. Tak mikir benda-benda gini kan. Baik. Tu kalau dalam dua option Tuhan pun dosa ataupun Tuhan nak upgrade. Upgrade pun kita nak juga. Kita ni hamba Allah yang biasa. Nak kata orang alim pun duk, nak kata tok wali pun duk, nak kata ulama yang muktabar pun duk dah. Ulama muktabar. Tarah Imam Syafi'i ke Nawawi ke Hambali ke Maliki ke Hanafi, Imam Fakhrul Razi ke macam-macam lah ulama muktabar panggil para salafus soleh. Nak masuk kategori dia ni pun duk juga akhlak tinggi tu. Para ulama salafus soleh tu. Pas kita duk juga mana? Juga mana kita ni? Nak kata para nabi duk. Nak kata level para ulama muktabar pun duk. Nak kata orang alim pun duk. Duk dengan setara ni lah kita. Tapi Tuhan beri peluang untuk kita naik pangkat. Tak sih naik pangkat ni, ya Allah. Allazina an'ama alaihim. Ni orang-orang yang diberi pangkat, diberi nikmat oleh Allah minan nabiyyin. Ni hak special lah. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Ni 4 kategori. Jadi kalau kita ni nak pangkat, hak pangkat 4 ni hak kita nak ni. Jadi cara nak naik pangkat dengan Tuhan susah. Hamba ayat dah cerita, hamba ulang balik. Di Mesir ada seorang, dia pensyarah di Mesir, berlaku musibah atas keluarga dia ni, isteri dan anak-anak dia ni terlibat dengan kemalangan, mati berlaku anak isteri, tinggal dia seorang tu. Ujian. Acu kena kita, benar-benar kita, ya Allah, merau rasa dia. Itulah ujian. Tapi dia ni orang alim, dia nampak bapa Tuhan buat gitu. Tuhan nak upgrade dia, nak angkat pangkat dia di sisi Allah. Kita ni, hak manusia tu biargilah. Hak pangkat manusia tu biarlah, tak ada kita nak ambil ni. Tak ada nak ambil pangkat manusia. Ya, hak kita dia ambilnya pangkat di sisi Allah. Lah ni nak pitah supaya pangkat di sisi Allah. Pegang situ tu. Lah ni kita nak pitah pangkat di sisi Allah. Bagi kau mahal lah di sisi Allah ni. Bukan kelas tamada pun. Baik. Boleh payah tu. Jadi, itu musibatin. Jadi, dalam hadis ni dia beri penjelasan lanjut berdasarkan ayat-ayat yang sebut tadi. Wa an Abi Yahya Suhaibin ibni Sinan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Ajaban li amril mu'min. Tengok hadis ni. Inna amrahu kullahu khairun wa laisa zalika li ahadin illa al mu'min. In asabathu sarra sakara fakana khairan lahu wa in asabathu darra sabara fakana khairan lahu. Tengok. Powernya hadis ni, ya Allah. Dengan molek tengah hari ni supaya kita benar-benar menghayati makna hadis ni. Karena hadis ni bukan sebagai hadis ni, hadis sahih. Hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Mana dari segi rawi, orang yang meriwayat hadis ni gagah-gagah mana orang tidak pertikai ke dari segi perawi hadis ni. Habis dia disebut hadis sahih. Dari segi warna dia, dari segi ibadat dia, dari segi ilmu. Orang yang meriwayat hadis ni, sabit dia riwayat hadis riwayat Muslim. Tengok hadis ni. Ajaban ni kalau makna Kelantan, pelik weh, pelik. Ajaban, ajaib. Ajaban ni bahasa Arab. Kalau bahasa Kelantan, pelik weh. Memang orang li amri mukmin. Untuk orang-orang beriman ni memang benda pelik berlaku. Tapi dia kata kan macam ni, walaisa zalika li ahadi illa al-mu'min. Benda pelik ni tak akan berlaku, melainkan berlaku pada orang beriman saja. Spesifik khususiyah hanya berlaku kepada orang beriman, tak berlaku kalau dia ni tidak beriman. Gitu. Lagu mana? Dia kata peliknya orang beriman. Tapi tak berlaku mereka beriman ni, lagu mana? Illal in asabathu sarra sakara. Bila terhawi ujian kesenangan. Kesenangan ni pun ujian. Jangan kata benda senang ni tidak ujian. Ujian tu. Ada anak, ada harta, ada pakak, ada kedudukan, populariti. Populariti ni senang lah. Macam Abid ni tu berapa juta follower dia. Nak ayat. Habis mudah nak jual pada dengan follower dia. Nak ayat kesenangan. Tapi kalau Tuhan beri kita dalam bentuk kesenangan, syakara. Kita terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Beri nikmat kesenangan. Beri pakak, beri harta, beri projek kau. Macam-macam lah. Benda yang akan sebab kita jadi senang. Orang boleh projek 100 juta, buat lebih raya kau, buat macam-macam lah, buat bangunan. Projek 100 juta. Untuk debit puluh-puluh juta dia. Senanglah hidup. Tapi bagi orang beriman, amal raya orang beriman ni, dia tidak merasa nikmat tu sesuatu yang menyebabkan dia jadi nak bangga, nak agah, nak semua dak, bukan jiwa dia. Pasal dia orang beriman, malaikat dia bersyukur syakara. Lah ni orang senang banyak tidak bersyukur. Itu majoriti orang-orang senang diberi nikmat kuasa pangkat harta ni, majoritinya tidak bersyukur. Imma syakiran wa imma kafura. Qalilan ma tashkurun. Bukan ayat sampai amba boleh tegah. Qalil. Ya Allah, kita tengoklah dunia depan mata kita ni. Depan mata kita boleh tengok manusia lah ni hidup dunia akhir zaman abad ke-21. Kita tengok setara mana dengan agama ni. Di antara sebab mari musibah COVID ni kerana dosa maksiat manusia lah tuan. Manusia yang melakukan maksiat dan dosa ni ialah manusia yang tidak bersyukur kepada Allah. Sedangkan dia diberi nikmat. Ni nak tanyanya. Tanya diri masing-masing lah. Tanya diri masing-masing. Tuhan nikmat kita ni setara mana? Setakat lah ni. Setakat lah ni dengan nikmat sihat, nikmat hidup, nikmat boleh berumah tangga, nikmat ada anak, ada cucu, ada kereta, ada tanah, ada rumah ni. Setara mana kita? Setara mana kita ni? Ya Allah. Nalanya berasa dia. Ada respon daripada sahabat adinda saya ni kata suara tak dengar. Okey dah kata. Okey dah dia. Sahabat semua, setakat ni. Ambil up jadi 100. InsyaAllah dah.
Duduk Pak Maulid dah ni. InsyaAllah mudah-mudahan dengar dah. Baik. Jadi sahabat-sahabat semua, orang beriman bila diberi kesenangan, dia akan bersyukur. Fakana khairan lahu. Maka kesenangan yang dia dapat tu, dapat pahala pula dengan sebab dia syukur. Situ amat nak tekanlah ni. Supaya dengan segala nikmat kesenangan itu kita dapat pahala dengan kita bersyukur. Imma syakiran wa imma kafura. Itu masalah manusia ni. Sama ada manusia bersyukur, sama ada manusia kufur kepada Allah. Hak kufur dengan bersyukur ni mana ramai. Mana ramai. Boleh tengok depan mata be. Lah ni. Penalih we ya Allah. Mari uji bala COVID ni. Kerana sebab manusia ramai yang kufur kepada Allah. Kufur nikmat. Kufur ni dua. Kufur i'tiqad. Orang Islam masuk murtad tu dia panggil kufur i'tiqad ni kufur nikmat. Tuhan segala nikmat kita ni. Terima kasih sepatah. Podok semaya ber. Podok. Ramai tak semaya? Ramai. Fadilah kamsah rakyat. Kalau 100 orang 70 tak semaya. Itulah realitinya. Wa in asabathu sarra darra sabara. Bila diberi ujian kesusahan, darra, benda yang menyusahkan dia. Masuk macam-macam lah. Dari sudut tanaman, tanah-tanah tak jadi. Mari banjir lah, mari kemarau. Susah juga ujian di sudut tanaman. Kekurangan harta, kena curi kau, kena rapok kau, rumah terbakar kau. Wa naqsi minal amwal, di sudut harta. Wal anfus, diri dia. Macam-macam lah nyakit. Lah ni kat Allah, nyakit dekat ngagau, nyakit orang baik panggil. Ujian lah tu. Sahabat ambo kena stroke, duduk di tupak. Duduk menadi pun ustaz tak ada doa apa. Baru umur 50 tahun stroke dah. Ujian nak ayat tu. Sabar nak kata. Contoh hari Senin puluh tahun. Sakit setahun dua barunya. Baru setahun dua. Sabarlah. Mak ambo sendiri pun kat dengan 8 tahun lebih dah mak ambo sendiri. Tapi nak ayat benda ni adalah ketetapan Allah. Tinggal lagi kita reaction orang panggil. Reaction. Tindak balas kita ni, kita nak sabar ke, kita nak mau. Gitu. Jadi dalam hadis ni, orang beriman ni, bila diuji, dia sabar. Sabar ni sebut dengan mulut boleh. Bila berlaku, boleh tahu dah kita sabar kedok. Ambo ni nak minta Allah SWT, tanah dalam hati ambo ni, sifat kesabaran yang tinggi. Sabar ni rahsia kejayaan sebenarnya. Rahsia kejayaan hidup ni sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah Ta'ala bersama dengan orang-orang sabar. Begitu. Jadi kalau nak kita ni tu support kita kena sabar. Wasta'inu bis sabri was salah. Mintalah tolong dengan sabar dan solat. Banyak solution. Kita nak sesama masalah ni tu yang tunjuk dah dari Quran. Sama ada kita apply dok ataupun dok tu ajalah. Baik. Ambo jelas dah, ambo turunlah kepada ayat 23 iaitu penghujung kepada ayat tu dah. Likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Ni ayat ni. Ayat ni menjelaskan lagi habis ni. Supaya gapo? Supaya bila mari bala kita tidak berasa sedih sangat lah. Tu maksudnya. Pasal kita tahu dah ni ketentuan Allah. Kita boleh pita dah. Segala benda berlaku ni adalah ketentuan Allah. Sama ada senang, sama ada susah. Kalau mari susah pun kita tidak berasa sedih. Bila mari senang pun kita tidak galak. Itu masuk. Likaila ta'sau ala ma fatakum. Wala tafrahu bima atakum. Tengok ayat Quran ni. Sukanya baca ayat Quran ni. Jadi saya nak sihat sahabat-sahabat semua. Supaya baca Quran ni jangan setakat baca saja. Jangan setakat baca saja. Cuba fahami apa yang kita baca. Supaya kita boleh nampak gapo ayat ni ayat. Jadi berdasarkan ayat likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum.
Agar kamu tidak bersedih terhadap apa yang luput, ma fatakum. Wala tafrahu bima atakum, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikan kepada kamu. Masya Allah. Jelas ayat ni tak? Jangan sedih kalau benda hak tak ada. Jangan galak kalau benda hak tu habis. Dua option. Lah ni kalau benda yang Tuhan tak beri kita ni, kita sedih ke tak? Kita berasa rusing. Kita berasa sedih. Kita rasa serabut, kita rasa macam-macam lah. Benda yang tak menyenangkan hati kita. Sedangkan rakyat tak usah sedih lah. Pasal ni ketentuan aku. Mati anak muka, mati tok laki kau, mati natu kau. Ambo baru mati natu. Ketentuan Allah. Baru setahun ni kau. Boleh cucu dah ambonya. Beranak dah minggu lepas. Hari berapa tak ingat. Beranak boleh cucu. Ayah tak ada anak yatim. Ayat gitulah ketentuan Allah. Siapa dia boleh rayak nak ambil tu pada sekian-sekian boleh mati pada usia 25 tahun. Tak ada siapa dia tahu. Itu masuk ayat ni. Saya sedih lah. Dan ni ambil alik ayah dia anak sore tu ya. Anak sore tu mati pula Allah. Sedihnya. Berjerit pula mari tengok cucu. Jerit pula. Muka-muka cucu ni serupa dengan anak dia dah. Kali tak serupa dah. Baik. Allah menjelaskan hal itu kepada umat Islam. Tujuan ayat ni nak jelas, nak terang, nak brief kita ni sebagai hamba Allah manusia ni. Dengan ayat ni saya katakan pada umat Islam agar mereka tidak bersedih dan berduka cita. Tak sedih. Don't be sad. Apa dia kata dia? Wala tahinu wala tahzan. Wala tahinu. Tahinu mana tak saduk duka cita. Wala tahzan, tak saduk sedih. Jangan wala tahinu wala tahzan, tak rasa hina diri. Jangan rasa inferiority complex, jangan rasa diri kita ni rendah. Jangan. Wala tahzan, jangan sedih, jangan duka cita. Move forward. Faham? Move forward tu dah. Pasal apa? Wa antum a'laun. Tuhan kata mu ni tinggi, mu ni mulia. In kuntum mu'minin, kalau mu orang beriman. Jadi jelas, kita ni orang beriman dah. Kita ni orang beriman dah. Orang percaya, orang yakin kepada ketentuan Allah ni. Jadi tak perlulah kita rasa sedih. Mari lepas kita terima seadanya. Kita boleh senyum, kita boleh positif. Gitu maksudnya. Orang putih kata think positif. Fikir positif. Jangan fikir negatif. Jangan fikir. Hidup perlu diteruskan. Dah. Gitulah. Meratapi dan menyesali kenikmatan dan kesenangan dunia yang gagal diperoleh. Yang gagal diperoleh. Orang kontrak lah. Fight untuk dapat projek apa-apa boleh ke orang lain. Projek kata-kata juta jelebing repuh atas kursi. Agak boleh. Gagal. Kalau KJL agak ke boleh setengah apa 22 bulan. Gagal juga. Gagal oleh benda dunia. Pangkat, kuasa, harta macam-macam lah. Kita ambil lah. Jadi nak ayat sini kita jangan duk rasa sedih dan duka cita, melarat perah nonggeng, melarat bunuh diri ni, COVID ni. Ramai mana bunuh diri, ya Allah. Nak kata mana? Dia tak ada panduan hidup. Siapa bunuh diri kerana kesusahan. Allah tuan-tuan. Memang benda susah ni adalah tujuan Tuhan Allah tak nak suruh kita sabar. Tak kira lah. Orang Burma kena bunuh di Burma, orang Rohingya, di Israel, di Rusia, di Filipina. Umat-umat Islam yang ditindas. Ayat boleh. Kita tak rasa moga kita duduk dalam situasi itu. Kalau duduk di India, di Kashmir, kalau duduk di China, di Xinjiang, orang Islam kena bunuh main-main ya tu Kena bunuh. Cara tu dah ujian kehidupan dia. Tapi dia sabar, dia faham. Orang Bosnia dia bunuh di
peristiwa Srebrenica di Serbia, 8,000 orang Islam kena bunuh, mana-mana seminggu. Direct 8,000 kena bunuh. Nak ayat ujian Allah lafalah tu. Dan juga mereka tidak terlalu bergembira hingga lupa diri dengan apa yang datang kepada mereka sebagaimana yang dalam hadis. Tak khabar ingat. Ni. Ini tak khabar ingat ni satu hal juga ni. Orang yang diberi nikmat kesenangan Allah SWT ni banyak Tuhan sebut dalam Quran. Tuhan ayat sasa kita orang yang diberi nikmat kesenangan. Ayat berlaku dalam Quran. Kisah macam-macam lah kalau kita nak jadi kepada tengoklah Quran tu. Kita Fir'aun, kita Namrud, kalau kita Haman, kita kaum Ad, kau Samud, kau kita macam-macam cerita. Kaum Bani Israel ke, ya Allah. Kebanyakan manusia ni tak faham apa Tuhan buat. Sepatutnya faham lah. Moga mari sekali ni para Nabi dan Rasul. Nabi Hud, kaum Saleh. Nabi Saleh, kaum Hud. Kaum Ad, Nabi Hud, kaum Saleh ni di Jordan tu macam-macam tahu tu hatan Nabi hatan kita sebenarnya nak mengambil pengajaran atas utusan yang Allah Taala hantar tu, tetapi kebanyakan kaum dia ni kufur kepada Allah Taala, deraka kepada Allah Taala, tak seturut para nabi dia Allah Taala hantar tu, tak seturut kitab yang diturunkan oleh Allah Taala ke atas mereka tu, kitab Injil ke, kitab Taurat ke, kitab Zabur ke, gitulah kata mana manusia. Pun kita lah ni lah. Sama saja. Zaman para Nabi dengan zaman lah ni di segi masa sama aja. Tinggal lagi cerita berbeza. Skrip saja berbeza. Skrip sama juga. Orang yang berbeza. Jadi kita menghadapi benda yang sama dihadapi oleh para Nabi dan Rasul. Kalau kalangan umat dia ni ada yang bersyukur, beriman kepada Allah Ta'ala, ada juga di kalangan umat ni tak siturut. Kata mana? Allah hamba sehari tengah hari nak minta Allah SWT supaya hati hamba ni, hati hamba lah. Tuhan dia tahu hati kita ni. Supaya hati kita dengan Allah SWT sentiasa tunduk hati kita. Tunduk ni mana turut, tunduk ni mana patuh, tunduk mana taat, patuh, turut ajaran agama kita. Tu maksud kita. Tuhan main Quran tu situlah wal amalu bil tanzil, beramal dengan apa yang Allah SWT turun ni. Quran kita ni lah tu tak rasa suka ke kita boleh baca Quran, tak rasa suka ke kita boleh faham Quran, tak rasa suka ke kita boleh amal Quran. Pasal Quran ni hidup mati tu hidup mati kita tu. Kalau tak ada Quran kat sesat barat lah kita, ikutlah. Nak turut, alhamdulillah. Atas situ aku nak kata kan. Masing-masing tanya tepuk dada tanya ini. Baik. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yuhibbu qala alhamdulillahillazi bi ni'mati tatimmus salihat wa idza ra'a ma yakrahu qala alhamdulillah ala kulli halin. Tengok. Bagus apa ni teks tadarus yang kita baca ni menjelaskan kepada kita lah. Tajuk hari ni mensyukuri nikmat. Inilah hadis dia nya. Jadi dalam hadis riwayat Siti Aisyah ni, Siti Aisyah kata mana? Apabila Rasulullah melihat mengalami sesuatu yang disenangi. Boleh nikmat. Tak kira lah dalam nikmat boleh anak, boleh harta, boleh kahwin. Nikmat boleh membuka kota Mekah, Fathul Makkah dah. Nikmat tu hawi ke Rasulullah. Dilatih sebagai seorang Nabi dan Rasul. Nabi yang ngelah dah, khataman nabiyyi. Nikmat ya Allah Ta'ala wi ke atas Rasulullah. Jadi bila Rasulullah kata tu hawi nikmat ke gitu kepada dia, dia kata ke mana? Alhamdulillahillazi bi ni'mati tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah yang telah menyempurna segala nikmat atas diri dia. Pok kita lah ni lah. Makan, lalu, tidur, jenera. Kan? Boleh kerja, boleh rumah. Itu nikmat kesenangan. Jadi semua bentuk kesenangan nikmat tu kita kena ucap dengan ucapan
Alhamdulillahillazi binikmatihi tatimmus salihat. Allah Ta'ala yang menyempurna semua kebaikan yang boleh kita lah ni. Allah, ambo makan lah ni, tak dia makan nasi nasi goreng orang di rumah masak. Sedapnya. Nambah pagi-pagi. Lalu makan. Nak kata mana? Memang ambo ni lalu makan, bak makan. Alhamdulillah weh. Nikmat tu juga weh, lalu makan dah. Orang setengah bangun pagi tel orang sukut tawa ya. Nak makan tak lalu satu hal. Nak makan tak boleh makan tu satu hal pula. Kita ni gak maruh dia makan, maruh mak teh makan, makan semacam. Allahu Akbar, alhamdulillah. Syukurnya Tuhan. Allah hamba bab ni gak berasa terima kasih benar kepada Allah SWT. Pasal hamba sihat. Boleh maya, boleh puasa, boleh baca Quran, segala benda lah. Tuhan beri nikmat sihat ni. Hamba syukur semua kepada Allah. Menterjemahkan syukur tu dengan kita buat kerja sungguh-sungguh dengan konteks kerja buat kita ni. Jadi kerja buat kita ni sebagai suatu platform ibadah. Tu, buat kerja ni boleh pahala. Mari awal waktu boleh pahala. Balik awal, balik lewat boleh pahala. Lepas kalau mari lewat tu boleh pahala, kau boleh dosa. Ramai masuk ofis, lewat. Paskat pukul 8, duduk pukul 9, tak masuk ofis lagi. Kena saya mau balik lah tu. Mana kalau kita betul-betul bersyukur kepada Allah, kita terjemahkan makna syukur tu dalam bentuk kerja kita, profession kita. Do the best. Buat yang terbaik. Dia gini amun ayat. Nak selok juga. Kita buat kerja sehabis baik. Dalam surga, dalam kitab tafsir yang mengajar tu, orang duduk dalam surga dah ni, duduk dalam surga dah. Pun menyesal lagi. Dalam surga ni, ya Allah, kita rakyat. Tapi kenikmatan surga ni, dia tidak ada tolak banding hak kita duk rasa lah ni. Tak boleh nak rakyat lah. Tetapi orang yang duduk dari surga dah pun menyesal. Orang duduk dari surga dah pun menyesal. Cuma mikirlah kalau hak tidak duduk dari surga, lagilah menyesal. Sebab apa dia menyesal? Kerana dia tidak buat terbaik masa dia hidup. Ambil contoh semaya lah. Dalam semaya, dalam hak amba buat ni, nak tunjuk. Dia panggil amalan harian. Amalan harian kita ni. Nak tengok. Cuba tengok mana dengar ada bolpen. Amba nak tahu. Di segi sehari-hari ni, kita buat terbaik ke tak? Sehari-hari kita. Rutin daily day kita ni. Rutin harian kita ni kita buat terbaik ke tak? Khususnya dalam konteks ibadat hubungan kita dengan Allah. Acu checklist. Ambil bolpen belakang. Amba nak tanya so. Semaya jemaah. Tak apalah, tak boleh semaya. Kita dengan anak isteri tu kita semaya jemaah ke tak? Kita semaya seorang. Situ kena sikit so. Mana kalau kita semaya seorang, kita tidak semaya jemaah, tak masuk dah tu. Sedangkan semaya jemaah ni pahala lebih besar pada semaya jemaah. Semaya masa kita semaya seorang. Nampak tu. Mana kita dalam ibadat pun kita tidak tak perform dah. Solat sunat rawatib, qabliyah dengan ba'diyah, buat ke tak? Checklist belakang dah. Hak mana dengar ni, checklist solat sunat rawatibnya aku buat ke tak? Mari. Kalau subuh, solat sebelum subuh, solat sunat fajri dipanggil. Subuh, zuhur, 2. Sebelum dengan selepas. Asar, sebelum. Maghrib, sebelum dengan selepas. Isya sebelum dengan selepas. Acu tanya diri masing-masing, solat sunat qabliyah wa ba'diyah ni, kita sempurna ke tak kemarin? Memang ibadat ni kena buat sehabis baik. Tak boleh buat main-main, tuan-tuan. Rugi. Menyesal saya esok. Itu maksud hamba. Baca Quran. Siapa yang istiqamah baca Quran setiap hari, at least satu 2 muka. At least sekurang-kurangnya. Tu hak sibuk gaduh lorak lah. Hak sibuk gaduh lorak. Test sejuk selalu. Tak ada kerja buat. Hak kelas RTM dah tu.
Kalau hartian ke masa banyak. Ambo ni Allah Tuhan lah tahu kerja. Berserabut dalam kepala. Udah 3-4 kali. Mesuarat sehari. Bila-bila PKP. Tapi jelak juga baca Quran. Pasal Ambo nak suruh benar tu istiqamah. At least satu muka surat. Buat ke tak? Tinggal lagi buat ke tak? Zikir pagi. Al-Maksurat tu. Zikir pagi. Bangunlah awal pagi. Bangun awal. Boleh zikir. Banyak sikit. Macam-macam zikir. Allah sukanya. Memang suka sungguh nak ambo. Kalau boleh istiqamah ni pun cukup dah. Baik. Zikir petang, zikir pagi, zikir petang. Nak ayat pula. Zikir pagi, zikir petang. Bahasa sebelum subuh atau lepas subuh dengan lepas asar. Banyak masa tinggal lagi kita memanfaat kedok. Tu saja poin dia. Jadi kena restructuring baliklah penjadualan kerja buat kita sehari-hari tu supaya menempati sebagaimana agama nak. Ni lah maksudnya. Nampak tu? Tok tunggu kita jamai, tunggu pondok jamai 20 hari 30 hari. Ni lah amalan dia adik kakak. Sabit hidup dia berkat, doa dia berkat, hidup rumah tangga bahagia, anak, bini, cucu, cicit, ciak. Ni lah amalan dia nya. Kalau nak tahu rahsia tak? Qiyamul lail. Ambo sebut sama dah. Qiyam ni bangun, lain ni malam, bangun malam. Tak ada sebab tak bangun. Bagi ambo, kalau tak bangun malam ni something wrong lah. Memang boleh bangun pun malam. Tak ada sebab kata tak boleh bangun. Cuma nak tak say. Tinggal lagi nak dengan tak say. Sedar sebenarnya. Sedar. Percaya dah. Tuhan gerak. Pasal Tuhan nak tengok kita ni jumpa dia, kecek dia. Tapi dah tak say mangang pun nak kata gana. Dah. Sedekah. Kena amal sedekah walaupun seria. Nak ayat kebaikan. Seria ni bagi orang tak ada mah. Seria ni. Musim-musim COVID ni PT tak. Seria pun derma juga. Ajar latih kita supaya rajin menderma. Nak minta derma apa ni. Istighfar 100 kali. Istighfar. Memohon keampunan kepada Allah. Memohon keampunan melalui istighfar. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, ampunilah dosa aku ni Tuhan. Ya Allah, banyaknya dosa. Ambo ni duk mikir ya Allah banyaknya dosa aku. Semenjak aku lahir sampai hari ni tak tahu banyak mana dosa. Dosa mata ya. Tak usah tangan telinga kaki tangan lagi. Dosa mata ya adik kakak. Hak ni pun tak habis nak tobat dah. Tak masuk dosa mulut lagi tu. Banyak dosa di tengah istighfar sama bahaya tu. Baca buku. Ni satu penambah Kena baca buku ni. Rumah hamba tu berderet buku-buku tu. Nak ayat kena mindset kita ni meletakkan baca ni kena jadikan sebagai suatu habit. Baca. Macam-macam buku di Parawah tu. Nak beli. Sejarah ke, tafsir ke, hadis ke, ilmu qiraat, ilmu cara nak baca Quran, taranum, macam-macam, fiqh, usul-fiqh, sirah, macam-macam. Boleh Tuhan nak beli. Jadikan buku rumah kita suatu sudut sebagai kutub kanah kecil. Nak ayat. Orang jiwa baik dia jadi gitulah. Habis dia. Minggu boleh naik tahan ni anak tak sebut lagi. Minggu lepas. Nak perhati ayat ni. Baik. Baik. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin faku. Kita nak nama dengan ayat 20 hingga. Baik. Di sini dapat diketahui kegembiraan dan adalah kegembiraan hingga lupa diri yang mendorong seorang melakukan perbuatan melampaui batas dan melalaikannya dari rasa syukur. Ni kita nak tekan lah ni ya. Bukan mana tak boleh suka, tak boleh galak, tapi dia ada batas dia. Dia ada tara dia ada hudud dia. Jadi maksud dia sini, kalau senang nikmat tu jangan melampau batas. Hak melampau batas ni hak tak ada kita nak cover ni. Ya Allah, banyaklah berlaku tetuai manusia ni kita tengok.
Artis barat dah. Dia hidup dengan dia untuk dunia. Dia nak senang sungguh-sungguh dunia. Tapi tu dia jadi gitu. Pasal dia tak ada tara. Dia berasa dia nyanyi tu dia dengan isak daduhnya, dengan jogetnya, lagu heavy metal dia, orang putih, orang tidak beriman. Itu bukan ciri kita sebagai. Tapi orang tidak beriman memang gitu. Dia guna sungguh dunia tu untuk kesenangan. Kesenangan dunia dia tu. Kita ni ada tara masa kita ada pula selagi akhirat esok tu. Nampak tu biar beza kita orang beriman dengan orang tidak beriman. Akhlak kita, pakaian kita, pergaulan kita kena different lah. Hamba duk baca dalam YouTube, kisah orang masuk Islam. Kisah orang masuk Islam. Allah sedap weh dengar. Orang-orang putih hak masuk Islam ni, sejarah lampau dia. Sejarah dia sebelum Islam tu. Hak artis pun ada, penyanyi pun ada, bekas pelakon, majalah Playboy pun ada. Macam-macam dia. Kita rasa, oh, Allah tu yang menyelamatkan hidup dia tu dengan Tuhan beri hidayah iman Islam. Bila dia masuk Islam, bila beramal dengan Islam, baru dia tahu betapa indahnya Islam. Itu maksudnya. Jadi nak sini, wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakur, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Dengan sebab kesenangan itulah. Allahu akbar. Ni Quran sebut ni. Ausi. Quran sebut maknanya benda ni berlaku. Quran pun sebut, kita boleh tengok dunia Allah ni. Manusia ni bila dia kaya, bila dia senang, bila dia banyak harta, bila dia banyak pakat, dia mula tak khabar ingat. Mana? Kalla innal insana la yatgha. Quran sebut. Tok guru hamba terjemah, hamba pakai dia kata cis manusia ni. Kalla innal insana la yatgha. Yatgha tu teruk, melampau batas. Fasadun fil ard, melakukan kerosakan, wa aksaru fihal fasad. Takutnya tak apalah. Jadi Quran royak supaya benda ni kita tak buat. Hak buat tu biarlah, nak kata mana. Dia kata jangan sombong dengan segala pakat hartamu tu. Bukan itu tujuan aku nak wih harta pangkat kamu, manusia. Itu maksud dia, faham tu? Jadi dari sini dapat diketahui bahawa kegembiraan yang dilarang adalah gembira hingga lupa diri, tak sabar ingat. Buat dosa, buat maksiat. Ada seorang pemain bola, Britain EPL, English Premier League. Bayar gaji sejuta seminggu. Sejuta sehari ke? Sejuta sehari. Jadi sudah main bola tu dia pergi kelab malam. Kelab malam tu rumah dia. Rumah harga puluh-puluh juta, ratus-ratus juta. Dia buat kelab malam rumah dia. Sudah main bola, panggil orang tena. Jamu, ngarok, dengan muzik, macam-macam. Bahayalah jadi. Orang hidup manusia bila Allah Ta'ala beri kesenangan. Lagu tu jadi manusia dia, Allah. Bukan itu tujuan aku nikmat kesenanganmu, manusia. Bukan itu. Kalau buat gitu kamu tengoklah pengalaman dalam Quran aku royak dah. Kaifa kana akibatul mukazzibin. Bagaimana kesudahan, ending, akibat. Kesudahan al-mukazzibin. Orang yang lawan Allah SWT. Orang deraka kepada Allah. Fir'aun, Namrud, Hamzah, Qarun, Abu Jahal, Abu Lahab. Lah ni siapa dia nak kata? Vladimir Putin ke? Presiden Rusia, negara komunis, China komunis, India komunis. Jahat belaka tu. Kuasa jadi perdana tu, bunuh orang Islam. Allah Tuhan manusia, siapa hatinya manusia ni. Ya Allah, minta jauh lah. Jadi Quran ayat ni untuk membangkit kesedaran kita supaya kita tidak melakukan apa yang Allah Ta'ala la yuhibbu. Tuhan tak suka. La tegah, la nahyi. Oleh kerana orang yang sombong dan bangga diri, kebanyakan dari mereka adalah bakir. Ni masalahnya. Bakir. Jadi orang senang, orang kaya, orang tu yang beri nikmat ni dia jadi bakir pula. Pasal apa? Dia rasa kesenangan, kenikmatan, kekayaan itu dengan usaha dia.
Tidak kerana Allah Ta'ala beri. Dia tidak berasa pun Allah Ta'ala beri. Sedangkan nikmat tu Allah Ta'ala yang bagi manusia. Gapo sangatmu, cerdikmu, pandangmu, bijakmu. No. Allah, jangan. Ya Allah, minta jauhlah. Ya Allah. Hamba bila jumpa ayat wallahu la yuhibbu ni, kita terasa benar ni aku buat ke ni? Kalau aku buat tak kena taubat dah. Tuhan tak kenal, Tuhan tak suka sombong, bongkok ni. Bukan pesenmu manusia. Sifat aku sombong, al-kibriya ni sifat aku. Bukan sifatmu. Mu ni hamba. Macam mana mu hamba nak sombong? Nak ambil peranan aku? Allahu Akbar. Tapi gitulah. Manusia. Tak ada kesedaran, tak ada iman, tak ada taufik, tak ada hidayah. Tuhan buta ke pintu mata hati dia. Tak nampak. Kalau tidak melihat orang lain memiliki hak atas dirinya yang wajib dia bertunaikan, maka Allah menjelaskan sebagai penamanya. Ayat. Alladzina yaquluna wa yu'minuna nasa bil bukhli wa may yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Jadi orang hak kaya tu beri nikmat ni, dahlah dia kedekut. Dia ajak orang lain join supaya dia juga ni. Wa ya'murunan nasa bil bukhli. Bukan setakat dia kedekut, dia ajak orang lain masuk gerukut dia. Allah manusia, saya ke harta kita melalui. Ada hak orang lain tu, asnah lapar, golongan fakir, miskin, ibu tunggal, macam-macam lah. Hak kita perlu bantu, hak perlu kita support dia. Jadi kita ada kelebihan harta, janganlah kita kedekut. Itu maksud dia. Dalam ayat suratul Fajr, Tuhan kata kalla, Allahu Akbar. Tak ingat ayat, tak apalah. Kita orang tak sewi cara kanak yatim. Kerana dia kaya tapi kekayaan dia tak setulur orang susah. Ni musim Covid nak. Musim pandemik. Berapa ramai orang terancam dari segi kedudukan ekonomi dia. Bankrupt, tutup kedai. Allah Tuhan sengsara ni hidup. Struggle betul-betul. Maka inilah kita tolong orang-orang yang diberi ujian kesusahan Allah Ta'ala. Kita banyak harta ni. Kita banyak harta ni lah kita tolong orang yang tidak diberi peluang kesenangan dengan sebab kekangan ekonomi. Kita makan gaji ni boleh kira sikit, terima boleh-boleh. Sahabat anak ni nego pasar malam. Tu income dia. Jadi bila kerajaan lari nego pasar malam tak boleh nak jual. Rezeki dia duduk situ. Lah ni, dah lah mari kekangan, tak boleh nak jual. Nak makan perah anak pun susah. Jadi kita lah kena kita ulu, tanya khabar, tunggu padal panggil. Jadi dalam ayat ni, orang-orang bakir ni, dah lah dia bakir. Dia suruh orang lain bakir pun dia. Wa man yatawalla. Kalau berpaling daripada Allah SWT, saya kata, fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Iaitu orang yang kedekut dan menyuruh orang lain berbuat kedekut. Barang siapa berpaling daripada Allah, dan maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Amba nak share sikit lah ni pukul 1 dah. Amba nak berkongsi kepada adik kakak cerita seorang ulama di Mesir. Hidup zaman pemerintahan Sultan Harun Aminur Rashid. Dia nama Imam Al-Laisi nama dia. Mengikut penceritaan tentang riwayat hidup biografi Imam Al-Laisi ni, di segi tahap ilmu dia memang standard Imam Malik, Imam Syafi'i. Dia ni. Cuma dia tidak sehu. Tak apalah. Jadi nak ayat dia ni kaya. Imam mujtahid tapi kaya. Nak ayat tu 80,000 dinar setiap tahun dia infak harta kekayaan dia untuk bantu orang-orang susah ni. Dia orang alim kaya. Lepas tu dermawan pula. Nak ayat. Baik. Kisahnya gini. Kisahnya Sultan Aminur Rashid ni nama isteri dia Ain Zubaidah.
Jadi Mekah ni kalau kita pergi tanya Ain Zubaidah ni merupakan telaga yang telah diwakah oleh isteri Sultan Harun Aminur Rashid ni lah. Raja Kerajaan Abbasiyah, Khalifah masa tu. Jadi betul yang dia taklid dengan isteri dia. Dia kata, kalau aku tak boleh masuk surga, maka jatuhlah talak. Jatuhlah talak aku atasmu, dia kata. Kalau aku tak boleh masuk surga, nyok kita taklid ke surga pula. Jadi mula kata tu sedaplah, lepas tu sudah dia kata lah mana ni. Jadi dia pun panggil lah orang tu alim, ulama zaman dia tulis sesat fatwa. Tolong buat fatwa nak membatalkan apa ni taklid dia ni. Jadi nak ayatnya beripunlah semua ulama di istana dia ni. Termasuklah Imam Al-Laisi. Nak ayat cerita. Bicara dia relax ya. Imam Al-Laisi pun dia orang alim kan. Orang tu ayat gini semua tak lesar masalah. Dia kata tak lain, tak selesai juga soalan aku. Jadi lah dia pun jumpa dengan Imam Al-Laisi. Dia pun tanyalah kan. Dia kata ada jawapan aku. Ada jawapan. Dia pun baca lah ayat. Waliman khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dia baca ayat tu. Baik. Orang yang takut pada makam Allah Ta'ala ni, fa innal jannatani. Tu ayat lain tu surah lain. Orang yang takut kepada Allah Ta'ala ni Tuhan beri kepada dia 2 surga. Maknanya orang yang takut pada Allah ni dia akan masuk surga. Berkata 2. Dia ayat tadi kalau aku tak boleh masuk surga, ni boleh masuk surga. Makna taklid dia tu tak batal. Itu bisa. Tapi nak ayat nak boleh ke sesat fatwa tu bukan main panggil orang ni, tapi sesat dengan Imam Al-Laisi takdir. Nak ayat betapa tingginya kedudukan Imam Al-Laisi. Tapi nak ayatnya dia ni kaya. Dalam keadaan dia kaya ni, dia tak pernah keluar zakat pun. Pasal apa harta dia ni? Harta ni dia infak belakang. Makna dia tak ada pakai tangan pun harta dia. Siapa harta dia tak perlu dikeluarkan zakat. Sedangkan dia kaya. 80,000 dinar setiap tahun dia infak tu. Nak ayat Allah SWT menganugerah kesenangan hidup melalui nikmat kekayaan, tetapi jiwa dia tu jiwa orang yang beriman dan dermawan. Nak clash dengan ayat ni. Dalam ayat ni Tuhan menegur orang-orang yang kaya, yang kedekut, yang tidak menginfakkan harta dia. Jadi wa man yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Kita tengok uji ayat ni. Baik. Jadi Tuhan kata, dan barang siapa berpaling dari perintah-perintah Allah. Orang yang tak siturut, berpaling ni tak siturut, tak sikut ayat suruh Allah Ta'ala ni. Kan tak sikut kan? Kita katakan maka sesungguhnya Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Enggak Tuhan dia ingat apa kita. Mereka dia bersifat Al-Ghani. Allah Ta'ala salah satu Asma'ul Husna. Allah Ta'ala nama-nama baik Allah Ta'ala iaitu Al-Ghani. Jadi kalau manusia jenis kaya, bakir, kedekut ni tak ikut Tuhan. Tuhan kata perlu dia apa? Aku kaya padamu kerana aku ni Al-Ghani. Jadi ni ayat manusia ni tak sedut sambung lah. Manusia kaya mu dengan kaya Tuhan ni mu fikir ambil lah. Kaya mu setara mana pun tak boleh nak sambung lah. Kaya Allah Ta'ala. Kerana kaya Allah Ta'ala ni unlimited. Faham tu? Kita kaya ada 10 juta, 100 juta, 1 bilion. Tu ialah usaha habis tu. Tuhan ni bukan 1 bilion, dia ni Al-Ghani. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Tu kekayaan Allah. Segala ada hak langit bumi tu hak dia belaka. Faham dah agah bakpo manusia. Tu maksud dia ni. Faham tu? Baik, amba rasa setakat tu hari ni kita sudah pada ayat 24. Jadi insya-Allah kita sambung pada minggu depan kerana pukul 1 dah. Amba tak sewi litah dulu. Pasal ada nak semaya lain hari ni dulu amba buat rumah.
Jadi boleh semaya dengan orang kuih. Jadi hari ni mari buat office. Terpaksa itu awal sikit lah pasal nak pitah masa semaya 1.20 tu. Yang berasa setakat sini hari ni. Rasanya semua sahabat-sahabat semua harap-harapnya mencapai maksud dan tujuan kita buat kuliah hari ni untuk kita baca Quran, kita baca hadis, kita tafsir, kita perjelas dan kita bawa dalam kehidupan kita. Hak kita nak tepuh hari ni, esok, lusa, minggu depan, bulan depan. Minggu depan ni masuk tahun baru kan? Allah. Sama pula umur kita, makna semakin dekat kita kepada kematian lah. Jadi tak apalah. Kita Ana berharap apa yang Ana sebut pada tengah hari ini dapat memberi kebaikan dan manfaat sebaik mungkin untuk kita baiki diri kita supaya menjadi semakin baik di sudut keikhlasan kita, di sudut amalan kita, dalam usaha kita nak mendekatkan diri kita kepada Allah. Umur hamba ni kalau jauh lagi dengan Tuhan agak panggil tak ada pujian dah dia. Panggil kubur kata mari, rumah pun kata pergi dah. Dah. Mudah-mudahan insya-Allah dah. Kita tangguh dengan bacaan doa. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Engkaulah Maha Pengampun ya Allah, lagi suka mengampuni, maka ampunilah kami ya Allah. Ampunilah kami semua ya Allah di atas dosa-dosa yang kami lakukan selama ini ya Allah. Kami pun tak ingat dah dosa-dosa kami ya Allah, kerana terlalu lamanya dosa-dosa kami. Puluh-puluh tahun dah kami melakukan dosa dan maksiat terhadap Engkau ya Allah. Kami pun tak ingat, kami pun lupa dah dosa-dosa kami. Tetapi kami yakin dan percaya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani, kerana oleh yang maka ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Kasihanilah kami ya Allah. Kasihanilah kami ya Allah. Kami tak tahu bila kami akan tinggal ke dunia ini. Satu masa kami akan tinggal dunia ini ya Allah. Satu masa kami akan mati ya Allah. Kami tak tahu lagu mana kehidupan kami lepas kami mati ya Allah. Kami tak tahu lagu mana kami duduk dalam kubur seksa ya Allah. Kerana dalam kubur ni dua sahaja keadaan. Sama ada tamat-tamat surga ataupun salah satu pada lubang-lubang neraka ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kubur kami salah satu pada tamat-tamat surga ya Allah. Kami tak tahu lagi ya Allah bila kami akan dibangkitkan di hari akhirat esok, kerana kami tidak tahu bila nak kiamat dunia ni. Walaupun demikian ya Allah, tanda-tanda akhir zaman sudah berlaku di hadapan mata kami ya Allah. Jadikanlah segala peristiwa yang berlaku di hadapan mata kami dapat kami mengambil pengajaran dan intibar sebaik-baiknya untuk menginsafkan kami, untuk menyedarkan kami tentang hakikat hidup kami ni sebenarnya. Hidup kami dunia ni adalah sementara saja. Hidup kami ni adalah sementara saja. Baina sittin was sab'in. Umur umat akhir zaman di umat Nabi Muhammad di akhir zaman ni hanyalah antara 60 hingga 70 saja. Terlalu singkatnya hidup kami. Maknanya dalam keadaan umur kami sekarang ni kami sudah menghampiri kematian ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tentukan kematian kami dalam keadaan husnul khatimah. Engkau pastikan kematian kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Mati yang comel, mati yang baik, mati dalam keadaan kami duduk tengah buat ibadat ya Allah. Mati dalam keadaan kami duduk tengah baca Quran, mati dalam keadaan kami duduk tengah semaya. Kami mati dalam keadaan kami duduk tengah berzikir. Mati dalam keadaan kami duduk tengah berzikir kepada Engkau ya Allah. Matikan kami dalam keadaan baik dan comel ya Allah. Husnul khatimah. Jangan Engkau matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Mati dalam keadaan kami melakukan maksiat dan dosa. Mati dalam keadaan kami tak ada sempat nak bertaubat kepada Engkau ya Allah. Singkatnya hidup dunia ini, amat-amatlah rugi manusia yang mencuaikan masa hidup dia dengan melakukan maksiat dan dosa. Sebaliknya ya Engkau hendak daripada hamba-Mu ialah untuk beribadat kepada Engkau, memperhambakan diri kepada Engkau sebagai Khalik, sebagai pencipta yang menghidupkan dan menjadikan manusia ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, campurkanlah kesedaran kepada kami untuk kami sentiasa
memperbaiki amal ibadat kami, ya Allah. Supaya kami sentiasa memperbaiki amal ibadat kami, ya Allah, dengan sebaik-baiknya dan dengan seikhlas-ikhlasnya demi hendak mencari keredaan Engkau sahaja, ya Allah. Bukan tujuan untuk menunjuk-nunjuk, bukan tujuan untuk nak tunjuk kami ni warak, nak tunjuk kami ni baik, nak tunjuk kami ni alim, nak tunjuk kami ni bagus dan sebagainya, Allah. Itu semua tujuan selain daripada untuk mendapat keredaan Engkau, ya Allah. Baikilah hati kami, ya Allah. Baikilah hati kami supaya kami sentiasa ikhlas dalam beribadat kepada Engkau, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolong selesailah masalah kehidupan kami, kehidupan keluarga kami, kehidupan anak isteri kami, kehidupan adik-beradik kami, kehidupan masyarakat kampung kami, kehidupan dalam dunia perniagaan kami, ya Allah, dan sebagainya, ya Allah. Ya Allah, permudahkanlah segala urusan kehidupan kami, ya Allah. Permudahkanlah segala urusan kehidupan kami, ya Allah. Karena tiada yang susah, melainkan senang sahaja bagi Engkau, ya Allah. Bagi Engkau setiap perkara adalah senang dan mudah, ya Allah. Maka permudahkanlah kepada kami dalam setiap urusan kerja buat kami, ya Allah. Dalam kehidupan sehari-hari kami, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, berkatilah kehidupan anak dan isteri kami, ya Allah. Berkatilah kehidupan anak dan suami kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, campurkanlah hati kami rasa kesedaran untuk beriman dan beramal dengan Engkau, dengan beriman dan beramal dengan agama Islam ini, ya Allah. Dan tidaklah kehidupan ini melainkan kehidupan yang sementara, ya Allah. Jadikan niat kami untuk hidup ini hanya semata-mata untuk beribadat kepada Engkau, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, ya Allah, negeri dan negara kami sekarang ini dilanda wabak COVID-19, ya Allah, yang menelan kematian sudah beribu-ribu orang dan seluruh dunia sudah hampir 4 juta. Kami tidak tahu apakah hikmah sebenarnya di sebalik apa yang berlaku ini. Cuma kami husnuzan kepada Engkau, ya Allah. Kami husnuzan bersangka baik kepada Engkau, ya Allah. Mudah-mudahan dengan wabak COVID-19 yang melanda kami ini dapat menginsafkan kami supaya kami sedar dan insaf dan kami kembali kepada ajaran agama Engkau, ya Allah. Kalau sebelum ini kami lupa dan lalai dengan sebab COVID-19 ini, mudah-mudahan akan menginsaf kami supaya kami rajin beramal dengan amal yang soleh sebagai bekalan untuk kami bawa lepas pada mati, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, selamatkanlah keluarga kami, negeri kampung kami, negeri kami, negara kami dan seluruh dunia umat dan seluruh umat Islam di seluruh dunia, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa arhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم منا ومنكم تقبل